Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 15 April 2024. Hasil pertanian di negeri ini terjejas akibat kemarau berpanjangan yang melanda seluruh negara. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, keadaan cuaca yang panas dan kering menyebabkan penghasilan tanaman padi terjejas akibat kekurangan sumber air. Ya, ada yang tidak mendapatkan air dan memang hasil tahun ini memang menurun. Air untuk minum memang ada di antara kampung-kampung. Tapi untuk papasan kita coba menakung sebaik mana yang boleh air itu supaya boleh naik di tali air. Datuk Dr. Jeffrey berharap agar pertanian negeri dapat dipulihkan dengan adanya penurunan hujan yang mencukupi. Rakyat di negeri ini perlu menjadikan sambutan perayaan sebagai medan untuk memperkukuhkan ikatan silaturahim sesama masyarakat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ia bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan yang dinikmati segenap lapisan masyarakat. Katanya rakyat perlu mengamalkan sikap toleransi tinggi serta menghormati pegangan agama dan budaya masing-masing bagi memelihara perpaduan sedia ada dalam masyarakat. Jelasnya perpaduan dan keharmonian penting bagi membangunkan negara yang lebih cemerlang. Saya amat mengharapkan agar sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dapat menjadi medan atau tempat untuk kita terus mengekalkan atau mempereratkan lagi silaturahim sesama warga di mana-mana sahaja. Kerana kita percaya dan yakin bahawa dengan semangat keharmonian perpaduanlah yang dapat membawa negara kita dan juga negeri kita ke arah yang lebih cemerlang lagi. Tambah Datuk Nizam, tradisi kunjung-mengunjung pada musim perayaan juga perlu diteruskan agar sambutan Aidilfitri tahun ini lebih bermakna kepada seluruh masyarakat. Beberapa jalan raya utama menuju ke ibu negeri menunjukkan peningkatan kenderaan, antaranya Jalan Ranau, Tuaran, Papar, Keningau dan Menumbuk sejak Sabtu lalu. Orang ramai mula kembali ke ibu negeri selepas bercuti sempena perayaan Aidilfitri. Ketika ditemui RTM, mereka yang ditemui menyifatkan kesesakan akibat pertambahan kenderaan setiap kali musim perayaan adalah perkara biasa bagaimanapun ianya boleh diatasi sekiranya pembinaan lebuh raya Pan Borneo siap sepenuhnya. Saya minta supaya kerajaan mempercepatkan jalan Pan Borneo yang selama ini kami tanggunglah supaya memudahkan lagi perjalanan kami lah buat masa ni, supaya semua kenderaan awam ke mana-mana transport ke selesa guna tu kalau Pan Borneo ni dapat dipercepatkan lah, disiapkan lah. 4 hari sebelum raya tu memang penuh sudah lah orang. Yang ketiga balik ke KK, Keningau, yang dari sini ke sana pun sama juga. Kalau macam jalan jam lah, jam. Kita harap nanti next keadaan jalan tu dia kasih besar lah kan, supaya lagi perjalanan tu lagi cepat lah. Ya, menumbuk kaki dalam 4 jam lah begitu. Kalau jam begitu dalam 6 jam lah dari Benoni PKK. Sementara itu, penumpang bas ekspres juga membuat tempahan tiket lebih awal kerana pertambahan jumlah kenderaan pada saat-saat akhir boleh menyumbang kepada kesesakan jalan raya. Kami memang booking tiket semua sedia awal-awal sudah. So kami tahu masa tu tiada. Masa macam orang kata takut nanti dia punya tiket tu habis, tiada bas lah, tiada apa kan. So kami dah bawa kenderaan. Kami bawa naik bas. Jadi semua dari online. Sementara itu, segelintir masyarakat turut memanfaatkan detik akhir cuti perayaan dengan membeli barangan keperluan masing-masing. So saya seorang balik kampung, urus mak bapak apa semua. Lepas tu beraya rumah family, saudara yang jarang jumpa, sebelah husband. Hari ini spend time dengan family lah, pergi Suria Sabah, shopping sikit, beli makanan apa semua. Ambil masa keluar, bawa anak bini keluar jalan-jalan kan. Sini lah di dalam KK. Habis
Yang hari raya pertama, kedua tu menziarah lah, pergi kampung-kampung kan, dari rumah ke rumah, itu biasalah. Balik pergi ATM, student. Hari ni kami jalan-jalan dulu, kasi habis cuti. Mau beli barang sikit. Mostly kemas rumah saja. Lepas tu sekarang ni prepare mau pergi balik Labuan lah. Kembali kerja. Ada dapat bonus raya juga, alhamdulillah. Dari duit tu lagi beli-beli barang rumah, peralatan untuk masak semua. Sabah Electricity Senam Berhad SESB berjaya menyiapkan kerja-kerja pembaikan dua menara pengalihan sementara ERS di Kampung Randagong, Ranau selepas bertungkus lumus sepanjang bulan Ramadan lalu. Langkah itu bagi memastikan bekalan elektrik ke kawasan pantai timur Sabah stabil dan tidak terjejas ekoran kerosakan yang dihadapi menara penghantaran sedia ada sejak Disember lalu. Wartawan Muhammad Raid Wafin ada butirannya. Kerja-kerja kecemasan dijalankan sejak 7 Februari lalu bagi mengelak menara penghantaran ini tumbang akibat mendapan dan pergerakan tanah yang aktif. Tindakan pantas pun diambil oleh SSB dengan bantuan TNB dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang mana kita telah pun menerbangkan sebanyak 5 kontena menara ERS Emergency Restoration System yang kita panggil ERS itu dari Subang ke KK lah menggunakan pesawat TUDM. Melibatkan kos keseluruhan RM6 juta, menara ERS ini penting untuk talian grid elektrik 275 kV antara Kolopis dan Segaliut yang terlibat dalam penyaluran bekalan elektrik 200 MW sehari dari pantai barat ke pantai timur Sabah. Saya juga membuat langkah yang baik untuk memastikan tiada gangguan elektrik yang melibatkan tower yang menghantar power ke bahagian pantai timur lah. Bekerja dalam cuaca panas terik di bulan Ramadan bukan penghalang bagi para petugas SESB menyiapkan menara ini mengikut jadual demi memastikan pengguna menikmati kestabilan bekalan elektrik. Cabaran utama di tempat ni, kalau kita tengok lokasi ini di tempat yang tinggi, untuk sampai ke sini cuaca juga memainkan peranan, banyak mengganggu proses kami sebab kalau cuaca hujan kenderaan tidak boleh sampai ke atas dan kita terpaksa memunggah peralatan secara manual menggunakan tenaga pekerja lah. So kami terpaksa berpuasa di Sabah dan bekerja dengan cuaca yang panas lah. Daripada segi kerja, daripada segi terkapan semua, kami memang dapat bantuan sebaiknya daripada pihak SESB dan kami juga membawa pasukan yang memangnya sudah terlatih untuk mendirikan tower ERS ini. Sebanyak 8 buah menara ERS dibina di sini iaitu 6 di Kampung Nabutan manakala 2 lagi di Kampung Randagong. Meskipun berhadapan dengan bulan Ramadan di bawah panas terik dan di kawasan tinggi Banjaran Keroka, ternyata usaha SESB dan TNB dalam memastikan keseimbangan bekalan elektrik antara pantai timur dan pantai barat Sabah terus diutamakan demi kepentingan rakyat. Muhammad Raid Wafin, Berita RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.